Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan fadil guru kita pada malam ini, Ustaz Abdullah Khairi. Khususnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dapat berhimpun di Matin untuk sama-sama menjayakan kuliah maghrib yang kita susun terpena dengan ulang tahun ke-11 Matin. Jadi insya-Allah kita semua Fadil Ustaz Allah akan kuliah, dan di tengah-tengah kuliah itu beliau akan lancar tabung derma, pengurusan dan juga pentadbiran Matin. Tabung ada di sebelah kiri dan juga kanan saya tu, tolong gerak-gerakkanlah tabung derma, dan juga di sebelah Dewan Talaki. Jadi tanpa buang masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin kuliah pada malam ini. Fadhil masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin sallallahu wa sallamuhu 'alaihi wa 'alaihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabban nas muzhibal ba'si wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka la yughadiru saqama. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, mari kita doakan kesejahteraan tuan guru kita Ustaz Husaini yang tak sihat sekarang ni. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan dan dapat meneruskan tuan-tuan program di Matin. Ya, alhamdulillah lama tak main Matin tu. Sibuk dengan sejak Pakatan Hancing Lima Merintah. Terlalu sibuk sehingga kuliah tak ada langsung dekat masjid. Saya tak dapat masuk oleh tuan-tuan mana-mana tempat di Selangor, Melaka, di Johor, di Sarawak, termasuk negeri saya sendiri, Pulau Pinang. Itulah yang berlaku. Jadi saya tumpu kepada umrah, buat umrah. Tiap-tiap tahun di umrah bawa orang. Dan alhamdulillah Ustaz Husaini telefon saya hampir 6 bulan bukan untuk tempah tarikh ni. Nak main ni. Hari Selasa ni nak tolak pergi umrah. Dia dapatlah bersama-sama dengan tuan-tuan. Ustaz Husaini pula tak sihat. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis. Dia kata apa? Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman ini dia yazid, dia bertambah, dan wa yanqus, dia akan berkurang. Iman ini dia tak tetap. Orang putih kata dia fluctuated. Dia naik, dia turun. Ketika mana iman kita ni bertambah? Ketika kita buat ibadat sedap. Sembahyang rasa puas. Tuan-tuan pernah rasa tak? Sembahyang rasa puas. Kita solat sunat, rasa nak buat lagi. Kita puasa, rasa puas puasa tu. Kita bagi sedekah, tak rasa apa dalam diri kita. Dah bagi-bagi tuan-tuan, rasa satu keikhlasan. Itu iman kita yazid bertambah. Ketika mana dia yanqus, dia kurang. Ketika kita nak buat ibadat, angkat takbir, rasa malas. Nak main kuliah, balok lihat. Kan? Nak puasa sunat, rasa segan. Segan lah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ada beberapa halangan. Maka halangan ini ulama kata kita kena jaga semua-semua. Iaitu gangguan syaitan. Jadi pada malas tu tuan-tuan, syaitan tu ganggu kita. Tuan-tuan kena ingat,
Allah jadikan makhluk Allah ini, sebelum Allah jadikan malaikat, Allah jadikan iblis. Iblis, nama dia bukan iblis. Nama sebenarnya Azazil. Yang diberikan iblis itu gelaran. Gelaran macam mana? Kita ni tuan-tuan, tubuh kita ni tak eloklah buruk. Tubuh kita bukan elok. Semua kandungan teh. Tidak. Daripada mata, teh mata. Daripada telinga, teh telinga. Daripada hidung, teh hidung. Daripada kuku, teh kuku. Dalam perut, teh tidak. Semua kandungan ni teh. Maka kita ditutupi dengan pakaian. Bila ditutup benda tak elok, ditutup dengan benda elok, disebut labasa. Libas, malabis dalam bahasa Arab, maksudnya pakaian. Benda tak elok ditutup dengan elok, disebut labasa. Libas, pakaian. Tetapi kalau benda tak elok, benda elok ditutup dengan benda tak elok, iblis ni tuan-tuan, dia tok guru kepada malaikat. Tok guru. Sehingga akan ketika mana dengar desas-desus ada akan dikeluarkan daripada syurga. Malaikat jumpa tok guru dia nama Azazil ni, minta doa supaya jangan kami malaikat dikeluar daripada syurga. Iblis tuan-tuan, dia doa untuk malaikat, tapi tak doa untuk dia. Dia ni cukup hebat tuan-tuan. Waraknya ibadat banyak, tetapi kerana ditutupi dengan benda yang tak elok, maka labasa tadi, ba yang tengah tu dipindah ke depan, jadi balas. Istilah bahasa Arab. Labasa, benda yang tak elok ditutup dengan elok. Kalau benda tu elok ditutup dengan yang tak elok di depan, disebut balas. Balas ni iblis lah. Iblis ni tuan-tuan, dia benda tu elok, dia elok, tapi ditutup dengan yang tak elok. Ditambah alif di depan, balas. Bila ditambah alif jadi iblis. Tuan-tuan faham nanti kaedah bahasa. Iblis tuan-tuan, dia tu elok, tapi ditutup dengan tak elok. Apa yang tak elok tu? Allah sebut, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 38, tak silap saya. Apabila kami berkata kepada iblis ni, untuk apa? Sujud, beri patuh kepada Nabi Adam. Adam nama dia, gelaran dia bukan Adam. Adam gelaran dia Abul Bashar, bapa manusia. Iblis gelaran dia, nama dia Azazil. Kerana apa dia tak sujud pada Nabi Adam? Aba dia enggan. Wastakbara, dia sombong. Sebab iblis ni tuan-tuan, syaitan ni, nanti kita sebut syaitan lah, iblis. Bila dia enggan sujud pada Nabi Adam, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala murka, keluarkan dia daripada syurga bersama Nabi Adam apabila berlaku peristiwa hasudnya kepada Siti Hawa makan buah kuldi. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita ni malas ibadat, di antaranya apa? Hasutan iblis. Iblis ni lah duk kacau kita. Sebab asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ni dia akan ajak kita untuk jadi fakir. Fakir macam mana? Nak bagi sedekah jadi segan. Nak bagi sedekah takut jadi kalau bagi duit habis. Kalau nak keluar zakat, harta dia akan kurang. Kalau nak tolong orang, dia rasa aku tolong berapa, dulu aku susah pun siapa tak tolong. Ni syaitan ni, geng ni, iblis ni. Dan pernah berlaku tuan-tuan, apa yang berlaku iblis ni, hebat tak hebat, dia pernah tolong anak muda yang ikhlas pada Allah. Ada satu cerita, riwayat lah. Satu hari ada anak muda ni bangun pagi nak solat subuh. Dalam perjalanan nak pergi sembahyang berjamaah ni, iblis ni tuan-tuan, dia pindah anak muda ni, jatuh dalam parit dah. Kemudian habis kotak pakaian, dia ingat anak muda ni tak pergi terus. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Anak muda ni balik buka pakaian, dia cuci semua, terus pergi pula. Bila pergi pula ke masjid, iblis ni dah sekali lagi. Tuan-tuan tahu tak dah? Dia tak faham dah. Dah ni orang panggil apa? Tu apa? Benteng apa?
Lebih kurang aku tak kerti lah. Dah pasal dah. Dia halang dia lah kan. Jatuh lagi. Dia ingat anak muda ni tak pergi bergiat tu. Rupanya anak muda ni patah balik, pergi mandi, pakai baju, pergi pula. Bila pergi pula, Iblis ni buat macam mana? Kali ketiga, Iblis ni dia tak dah. Dia tunjukkan bawa anak muda ni pergi tunjuk jalan sampai bukit. Bila sampai, anak muda ni tanya kepada orang yang tunjuk tu lah, jom masuk solat sekali. Lalu Iblis dia kata, aku tak mau. Pasal apa tadi hang tolong aku tunjuk jalan? Pasal apa tak mau solat? Dia kata, hang kenal tak aku siapa? Anak muda dia tak kenal. Sebenarnya akulah Iblis. Lalu Iblis dia kata, hang tahu tak? Tadi hang jatuh dalam longkang tu. Siapa yang dah hang? Siapa tolak hang? Dia tak tahu. Aku tolak. Ni pasal apa pula hang bawa aku sampai ke masjid? Lalu Iblis ni cakap. Dia kata tadi, dia kata masa mula-mula hang jalan ke masjid, aku dah hang masuk dalam longkang. Hang balik, aku ingat hang tak mai dah ke masjid. Tapi hang pergi, mandi balik, kemudian pakai baju pergi. Ketika hang pakai baju, hang bertolak daripada rumah hang, Allah ampun segala dosa. Ampun segala dosa. Kemudian aku dah hang kali kedua. Aku ingat hang tak pergi dah, hang patah balik pula. Kemudian pakai baju lagi. Pergi kali kedua. Kali kedua tu Allah ampun segala dosa mak dan ayah. Kemudian kali ketiga aku tak dah dah. Pasal apa hang tak dah? Dia kata aku nak dah apa? Kalau aku dah kali ketiga aku takut satu kampung Abi ni Tuhan ampun dosa. Jadi aku duduk jalan jangan sampai ke masjid, aku jaga. Takut hang jatuh pula. Dia kata takut semua bakal ampun dosa. Itulah tuan-tuan halangan Iblis kepada tuan-tuan. Kita nak tanya siapa yang duduk kampung Abi ni, cuba angkat tangan. Orang kampung Abi, ni, orang sini. Cuba angkat tangan tengok. Tak mai. Haram jadah ni. Yang mai orang lain. Tak apa, walaupun mereka tak mai tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu tu ampun mereka juga. No? Sebab kita nak masuk surga bukan kita saja. Mereka bersama. Janganlah masuk surga duduk seorang-seorang. Saya pun tak mahu tuan-tuan. Masuk surga saya seorang kan? Tak ada siapa, seronok tak? Tak seronok kita nak masuk ramai-ramai. Itulah tujuan kita buat dakwah. Itulah tujuan kita ceramah. Itulah tujuan kita duk terkah orang, duk ceramah orang, duk dakwah orang. Nak tarik orang duduk dalam surga ramai-ramai. Ayo duduk dalam surga. Tuan-tuan semua dalam surga, seronok tak? Seronok kan? Ni takkan ada orang, Habib, biar kita masuk surga, dia pada neraka. Tuan-tuan duduk seorang-seorang dalam surga, seronok tak? Tak seronok. Ni tuan-tuan main ramai-ramai ni. Walaupun kampung hati tak main. Tuan-tuan yang main. Tapi kita nak tarik ramai-ramai masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, itulah Iblis. Dia nak suruh kita buat benda yang tak elok. Sebab apa tuan-tuan? Kerana ada sifat aba, enggan. Dan apa yang kedua? Wastakbara, sombong. Kenapa sombong? Inilah topik yang kita nak bincang pada malam ni. Sombong. Kenapa sombong? Sombong manusia ni tuan-tuan, kerana apa? Kerana macam Iblis. Cuba tuan-tuan tengok, kita ada tak sombong? Iblis sombong kerana apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ingat tak ayat tu? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku diajar daripada api, dia daripada tanah. Tuan-tuan, kalau ada sifat yang ni, kita sombong. Aku lebih baik daripada dia. Ketika mana disuruh sujud pada Nabi Adam, Iblis kata apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku jadi daripada api. Ingat tak Allah sebut dalam Quran? Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikum wa khalaqal janna min marijin min nar wa khalaqal janna. Kita tengok digunakan jan, wa khalaqal jan. Kita tahu tak dalam bahasa Arab maksud jan? Jan ni bapak jin. Sebab tu kita ada kadang-kadang nama Fauzan. Ayah kita panggil apa? Jan. Ada tak sini yang nama Jan? Ada? Ha, bapak jin. Salah betul. Jan tu maksud dia bapak jin. Kalau Jun, satu jin. Kalau Jan, kan? Kalau Jan, bapak jin.
Jangan dengar tuan-tuan. Kalau nama Jan panggil Fauzan, ni panggil Jan. Jan mai ni. Bapa jin. Benar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Kami jadikan bapa jin ni daripada tu. Ni api yang ujung tu daripada api tu. Dan jin ni tuan-tuan, aku lebih baik daripada Nabi Adam yang jadi daripada tanah. Pernah berlaku tuan-tuan, berlaku dialog. Ada orang pergi jumpa dengan Tok Guru. Dia kata, "Tak Guru, saya tak puas." Tu kata apa tak puas hati? Allah jadikan manusia masuk dalam api neraka bila dia buat maksiat. Masuk dalam neraka, tentulah kami manusia daripada tanah. Masuk dalam neraka api, tentu tanah akan terbakar. Tetapi dia kata syaitan ni jadi daripada api. Masuk dalam api, tak ada apa. Kita tengok, ada tak majlis ni? Nak uji anak murid. Tok Guru tu tak jawab. Tok Guru dulu mengajar tuan-tuan, bukan macam kita. Kita mengajar duduk laikon. Ingat? Duduk laikon, duduk dalam dewan. Ni mengajar tu bawa-bawa kat tanah tepi pokok. Terus bila tanya macam tu, Tok Guru pun pegang tepi tanah dekat bawah tu. Tok Guru balik. Wah, kena anak murid yang tanya tu. Orang tanya soalan, bagi yang tepi tanah pula. Terus lari balik report kat JKK. Tok Guru ni teruk. Tok Guru nama apa? Ustaz Abdullah Khairi. Ditanya dia, Allah jadikan Adam daripada tanah. Kemudian kalau manusia dibuat maksiat, masuk dalam api, dibakar dalam api, tentulah terbakar. Tapi jin syaitan ni daripada api, kemudian masuk dalam api, tak ada apa. JKK ni terus pergi jumpa Tok Guru. Apa Tok Guru ni mengajar hebat, anak murid tanya badi dengan tepi tanah. Tok Guru kata, itulah jawapannya. Jawapan macam mana? Dia kata, kan, syaitan, jin ataupun iblis ni daripada api. Bila api masuk dalam api, tak ada apa. Hang jadi pada tanah, betul tak? Aku baling dengan tepi tanah, kena hang, tak ada apa. Tak ada apa-apa, dermen bulat ketul tak. Itulah jawapannya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena faham, syaitan ni dia akan ganggu kita. Sebab tu dalam satu riwayat tuan-tuan, pernah berlaku Nabi Adam dengan Siti Hawa bila dikeluar daripada syurga, syaitan ni dia ada pembantu dia nama Khannas. Khannas ni kita dah baca, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Khannas ni satu syaitan yang was-was. Dalam cerita tu, iblis ni bawa Khannas ni. Kalau tuan-tuan nak tahu syaitan ni daripada jin ni, dia tak besar. Dia lebih kurang 3 hasta kita. 3 hasta. Khannas ni tuan-tuan, ni cerita. Mungkin Israeliat tak tahulah kan. Iblis bawa pergi kat Siti Hawa ni, Khannas dalam bentuk budak. Dia kata, Kak Hawa, saya ada anak ni. Ambil anak saya ni tolong belah. Jadi Siti Hawa pun ambil. Nabi Adam balik. Masa tu dunia ni tak ada apa lagi. Yang ada tuan-tuan, iblis ni. Tak ada lagi Khabil dan Habil, tak lahir lagi. Tak ada lagi Buddha dan Ikrimah. Lalu Nabi Adam balik, dia tanya, ni siapa ni budak ni? Katalah ada seorang yang bagi suruh belah ni, anak ni. Dia kata, ini mesti anak iblis ni. Apa kata? Kita cincang dia habis-habis, kita gantung kat rumah ni. Kan? Lalu dia cincang akan Khannas ni. Dicincang, digantung. Esok main, iblis main. Nabi Adam tak ada. Wahai Hawa, Kak Hawa, mana anak saya yang saya tolong jaga? Dia kata, kami tahu dah anak ni mesti anak iblis. Sebab dia main dalam bentuk rupa manusia. Ini anak iblis. Kami cincang dah, kami gantung dah. Tuan-tuan, bila gantung, iblis ni dahsyat, dia seru kan? Bila dia seru tuan-tuan, isi semua tu bercantum semula. Jadi budak tu balik. Punya dahsyat kan? Dia kata, nak, Kak Hawa tolong jaga lagi. Jaga lagi. Nabi Adam balik-balik, tengok budak tu ada lagi. Dia buat dia nak, ni anak iblis ni. Apa yang berlaku? Nabi Adam kata, kita bakar dia sampai hancur. Jadi abu, kita buang dia dalam laut. Lalu dibakar tuan-tuan, jadi abu dibuang. Mai lagi iblis ni.
Mana anak saya suruh jaga, kami dah bakar dah buang dalam laut dah. Ni, Iblis disuruh ni. Dengan izin Allah tuan-tuan dalam cerita tu, debu tadi berterbangan, jadi balik. Bila jadi balik, dia serah, tolong jaga. Nabi Adam balik-balik, ada lagi. Apa yang berlaku tuan-tuan, dikatakan dalam cerita tu, dibelah akan budak ni. Tak tahu lah apa yang berlaku. Dia ambil budak ni, ditelan. Seorang separuh. Dia duduk dalam pot. Nah, cerita ni tak tahu lah sedia ayat saya cerita tu kan. Kalau bohong-bohong lah. Kan? Ditelan. Iblis ni main. Mana anak saya yang sungguh belah, kami makan telan. Kata Iblis ini, bersyukur aku. Kerana kamu telah telan. Maka dia akan duduk dalam perut anak Adam ini sehingga akhir zaman. Maka khanas itu akan duduk dalam diri dia. Dia tak akan keluar sehingga akhir zaman. Sebab tu bila kita sembahyang dia jadi was-was. Allah 3 rakaat ke 4 rakaat. Sembahyang maghrib kan insya-Allah. Mati dia main was-was. Kan? Dia main was-was. Bila nak sembahyang dia jadi was-was. Kan? Bila nak sedekah dia akan datang riak. Betul? Dia akan jadi benda tak elok. Dia main tak elok. Itu namanya khanas. Sebab tu kalau kita tengok kan orang-orang mazhab Syafi'i, selalunya mereka sebelum solat mereka akan buat apa? Mereka akan baca qul a'udzu birabbin nas tu. Betul tak? Nak buang ni yang was-was ni. Allah kalau tuan-tuan baca dalam kitab Mata'al Badri, kita dilarang untuk bertakbir 2 kali. Dilarang. Sebab kalau ikut mazhab Imam Malik, main masjid tu dia kira niat lah. Tolak tu dia kira niat lah. Berdiri tu Allahu Akbar, kira dia lah. Tapi kita ni mengaji apa? Kitab kuning. Mesti ada qasad, mesti ada ta'amud, mesti ada ta'in. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu yang kita nak matut niat. Itu yang jadi Allah. Bila apa saja Isya kita tengok macam-macam ada. Kalau boleh buang. Ini namanya was-was daripada khanas. Tak mau Allahu Akbar dia ada tu. Allahu Akbar. Ya. Tak payah tu. Astagfirullahaladzim. Tak masuk. Bang, niat ni benda terlintas. Faham tak? Terlintas. Kalau tuan-tuan doa Allah saja aku semayang maghrib 3 rakaat mengikut imam, itu bukan niat, itu ingat. Niat itu terlintas Allah, dia tu. Kan semayang maghrib tu nak semayang maghrib dah. Duduk dalam maghrib. Imam maghrib, takkan semayang Isya. Maghrib dah. Allah, dia, saya ni gambar Allah, dia. Dengan orang itu. Ya, ni nak buang ni syaitan ni, gangguan syaitan ni. Nama khanas. Allah. Orang perempuan tak ada masalah. Yang jadi masalah orang lelaki, kalau dia 40 tahun duk amal yang tu, dia akan kebiasaan. Orang perempuan saya tahu lah, isi saya dah cerita, tak pernah dia berangkat Allah gelap-gelap dalam kaki lepung tu, gelap-gelap tak pernah lupa. Lagi lupa Allah. Ultraman mana? Allah. Tu senang. Gelap apa saja Aisyah kita tengok. Dia tak boleh ubah kan. Dia nak kuliah malam ni dengar. Saat lagi dia nak ubah, tak boleh kan. Dia akan kebiasaan. Nak ubah susah. Sebab 60 tahun dah. Kan? Sebab tu saya dah cerita dalam kuliah saya. Saya juga penang kan. Kita ni berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni tidak bertempat. Tapi kita ni, tuan-tuan, menyembah Allah. Sembahyang ni tidak memberi keperluan kepada Allah, tapi perlu untuk kita sebagai amalan. Nak buat elok-elok. Jumpa saya, Ustaz, lama tak jumpa. Saya dah lama tak jumpa. Awak Ustaz tak main masjid, dah tak panggil saya kata. Cakap elok ni, cakap elok. Cakap ni kira fusah dah. Kira fasih dah, bukan fusah, fasih. Imam jadi imam. Allahu Akbar. Dia kata, Ustaz, jom kita masbuk. Maksud dia ada ilmu lah. Bila sebut masbuk, maksud dia orang berilmu. Masbuk muafid, dia tahu. Jom Ustaz, dia juga masbuk. Saya kata, hebat ni. Saya pun, betul lah.
Allahu Akbar. Dia duduk sebelah dia. Ni pakai serban ni, jangan tanya. Dengan reda lagi. Reda. Ha? Saya duduk sebelah. Ni ganggu ni. Dia mengganggu orang lain juga. Kerana dia, kita tak khusyuk. Sudah ni kacau ni. Kan? Yang tak tahannya, imam amin, dia amin. Cakap dengan saya elok, dia nak betul makhraj huruf ni dalam Fatihah sampai ganggu orang sebelah. Bismillah. Saya bismillah dengan aku. Kacau. Kan walaupun dia iya kan nak duduk. Duduk kita nak keluar tayo. Dia duduk iya. Walaupun saya dah walaupun lihat dengan saya walaupun kacau tuan-tuan. Buang-buang ini khanas tuan-tuan, gangguan ni. Tak mau. Tuan-tuan gelap apa? Saya kata tengok Aisyah lagi ni. Dia tak boleh buang minta. Kecuali memang daripada dulu dia macam tu. Allahu Akbar. Dia akan biasa. Benda ni sebab khanas dia akan kacau. Yang paling teruk tu tahiyat. Asyhadu an Allah. Kekut kita sebelah tu kan. Allah. Ni khanas. Sebab tu kita kalau boleh duduk, tuan-tuan baca dalam kitab Mata'al Badri. Angkat sekali ya. Allahu Akbar. Nak sini boleh, situ pun boleh. Yang penting angkat takbir. Allahu Akbar dia. Jangan duduk banyak kali. Sebab apa? Was-was syaitan. Sebab tu khanas ni, tuan-tuan dia duduk dalam dada ni, dia masuk. Apa dimakan, itulah dia makan. Tetapi dia akan jadi kurus bila orang berpuasa. Bila tuan-tuan kita baca bismillah, dia tak akan makan apa yang kita makan. Ini khanas ni tuan-tuan. Duduk dalam dada ni. Sebab tu tuan-tuan, iblis ni dia akan kacau. Dia antaranya apa? Dia akan adakan diri kita ni sifat takabur, sifat sombong. Kenapa manusia sombong? Manusia sombong bila dia rasa dia baik. Aku lebih baik. Sebab tu lahirnya kesombongan ini. Pertama, bukan saja rasa dia baik, kerana dia rasa harta banyak. Tuan-tuan kalau ada aku banyak harta yang boleh tak dipakai, tuan-tuan itu sombong. Oh, kehebatan. Yang kedua apa? Kerana pangkat. Aku pangkat tinggi. Saya pernah lah bawa orang umrah tuan-tuan. Paling senang bila bawa orang yang pertama kali pergi umrah, dia tak ada. Kumpul-kumpul, ustaz, dia nak pergi dengan ustaz. Senang tuan-tuan. Sebab tak pernah pergi. Saya bawa kan. Saya jatuh dalam longkang, mereka terjun juga. Saya kata mereka terjun, ustaz terjun. Saya kata mereka terjun, ustaz terjun. Saya kata orang terjun longkang ni baik manfaat. Mereka bakal terjun, mereka tak tahu apa. Senang. Tapi kalau jenis bawa hak yang pernah pergi 2-3 kali, kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Susah tuan-tuan. Kita abang ni tuan-tuan, inilah tempat yang paling mustajab. Dia kata, tempat ni mustajab juga. Kita cerita di depan, dia ceramah di belakang. Itu yang banyak kali pergi. Yang paling teruk bawa pangkat. Title Datuk. Ustaz, saya nak pergi ni, bisnes kelas tu saya. Saya kata Datuk mahal sikit. Saya ada duit. Kita pun ambil dia bisnes kelas. Kan? Kira ni tuan-tuan pergi sana, dia nak ni tak mau naik bas tu. Kalau nak naik bas, duduk di depan. 2 kursi tu dia saja. Ataupun ambil JMC, semua dia bayar. Susah kita kontrol. Hotel, dia nak duduk hotel yang ada buka-buka tu nampak Kaabah. Apa macam tu lah. Dia kata ni mahal ni. Saya ada duit. Kita bagi tazkirah, dia tak nak dengar. Tapi shopping, dia akan ikut. Kurma 2 kilo, ustaz. Kita pun pergi beli lah. Ustaz bawa, hantar ke hotel. Aku pun lah. Dia tunjuk lah. Kita bawa. Kita pun tak apalah tuan-tuan. Pernah yang paling saya bengang tuan-tuan, bawa seorang datuk. Dia cerita tak sebut nama. Dia tunjuk ya barang. Saya beli semua. Dia hantar di bilik dah. Dia ingat saya pececek kat Najib. Kita layan dah. Malam nak balik tu dia telefon. Ustaz, duduk bilik tu seorang lah. Ustaz, boleh main bilik lah? Saya pun biar. Sampai-sampai tu, dia tahu ustaz ni saya beli banyak ustaz. Ustaz tolong packing untuk beg saya lah. Suruh saya packing. Aku beg aku sendiri pun aku tak pernah pakai packing.
Bini aku packing tuan-tuan. Baju saya ni saya tak pernah selikah. Bini saya selikah. Kalau dia tak selikah hari tu, aku pakai baju tak selikah. Memang saya selikah, saya tengok sekat. Satu lagi basuh baju. Allah, aku segan tu. Dulu mengaji tuan-tuan, senang lah. Beli sabun tu yang fat tu, bubuh dalam baldi, bubuh baju, rendam 2 hari. Angkat-angkat, garanti bersih. Tak payah basuh, 3 minggu reput tu. Jenis lah, basuh baju, setrika baju, cukup segan. Main dengan dia ni tuan-tuan, bawa pergi umrah kena layan. Layan tuan-tuan, packing lah. Kita packing slot tenda dia, kita lipat, letak susun semua. Oh, Ustaz pagi esok, nak turun beg, dia belum tarik dia saya. Tak apa, kita tarik. Sampai macam tu. Kerana apa? Ustaz dia orang sombong, dia ada pangkat. Dia Allah kita macam kita ni tak ada apa. Allah. Saya tu kalau main-main dapat ni, saya Datuk nak pergi umrah, saya kata pergi cari packing lain. Susah tuan-tuan nak bawa. Biarnya tak ada apa ni. Ustaz saya kumpul 2 tahun nak pergi dengan Ustaz. Saya kata jom. Senang tuan-tuan, senang. Kita bawa pergi mana pun dia ikut. Kita bohong pun dia kata. Saja melawak ada tuan-tuan. Tidak ada. Sebab tu tuan-tuan, kerana apa? Kerana pangkat sombong. Kerana apa? Kerana ilmu banyak. Ada orang sombong kerana ilmu. Aku. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Di antara sombong tuan-tuan ni. Ustaz-ustaz mau sombong. Aku ilmu banyak. Itu sombong. Sifat takabur daripada iblis. Aku banyak ilmu. Ilmu apa? Dengan burung lah. Mengaji ni tuan-tuan. Kan? Saya ingatlah mengaji kan. Counselling ni. Master counselling. Alah, satu bab dah. Satu bab dah. Orang lain satu bab. PhD satu bab. Satu bab dah. Tu pun merasa hebat. Hebat apa? Satu bab dah. Ada orang dah kata pakar semua. Pakar apa? Saya mengaji dalam counselling ni pun macam-macam dia punya ni. Tu tak pakar semua. Bila bentar baru tahu dah aku sikitnya. Kita rasa ilmu hebat. Kena ilmu kita. Hebat apa? Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, ulama-ulama dulu, bila dia rasa hebat, dia buat apa? Solat sunat taubat. Sebab tu kalau bolehlah kita yang mengaji ni jangan tinggal. Lepas solat Isyak tu sebelum balik, kan kalau nak buat di rumah malam, masa di sini ni, di masjid ni, habis solat sunat ba'da Isyak, buatlah 2 rakaat sunat taubat. Allahu Akbar, saja pun sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian bila sujud yang terakhir tu, sujud bagi lama sikit. Kerana apa? Aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa huwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud, fa aksiru min ad-du'a. Masa sujud tu doa banyak-banyak. Sebut dalam hati ni, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Minta ampun dosa. Buat solat sunat taubat 2 rakaat. Kemudian tutup dengan witir 1 rakaat. Solat sunat witir rakaatan lillahi ta'ala tutup. InsyaAllah tuan-tuan tak ada lah sifat sombong dalam diri kita. Rasa ilmu banyak. Kan? Ustaz rasa ilmu banyak. Ni, sombong lagi apa? Suami-suami yang sombong. Sombong suami. Kerana apa? Ni, main daripada sifat iblis ni. Suami sombong macam mana? Kadang baca Quran. Bini dah tidur. Oi, panggil. Aku baca ni 2 juzuk dah. Hang tu bangun budak lagi. Ahli neraka. Silap-silap isteri dia masuk syurga, dia tak masuk. Kerana ada sifat iblis. Sifat apa? Riya. Jaga suami-suami. Kadang-kadang kan kita semayang lebih, kalau buat sunat duha, aku tak buat. Aku jaga dulu. Habis. Itu namanya riya. Sifat iblis. Jaga tu. Isteri pun sama. Baca Quran 1 juzuk. Lagi tidur. Dia tengok-tengok. Bang! Ni. Yang baca 1 juzuk. Abang apa pun tak baca. Abang ketua keluarga abang. Ni saya lagi 1 juzuk dah. Dia rasa dia hebat. Tiba-tiba dia akhirat esok dia masuk neraka. Suami ni tidur masuk tu. Kerana apa? Kerana ada sifat iblis riya. Jaga tuan-tuan. Ini yang kita takut ni. Suami-suami, isteri-isteri, bapak-bapak sombong. Sombong macam mana? Kita hidup ni tuan-tuan, dia memerlukan orang lain. Dia bukan boleh hidup seorang. Tuan-tuan kena ingat, kita memerlukan orang lain untuk hidup. Saya memerlukan tuan-tuan untuk ceramah. Kalau tuan-tuan tak main, saya tak boleh ceramah. Siapa pun tak ada. Walaupun kampung Adi tak main, kampung lain main. Ada orang tuan-tuan, saya boleh ceramah.
Tapi kalau tuan-tuan juga tak memerlukan saya, habis. Kita saling memerlukan. Sebab tu pernah berlaku, saya cerita dalam YouTube. Ada seorang pangkat dia hebat. Kita lancar terus tuan-tuan, pergi lupa. Lancar untuk kutipan derma. Malam ni insyaAllah, tuan-tuan mari kita lancarkan. Mana yang kutip derma? Sudah. Gerakkan kita pun. Mari tuan-tuan, kita bantu sikit. Jangan lebih Ustaz apa Lisa ni pun apa sihat ni. Saya pun dia kawan tak ada, dia tak ada mood dah. Lalu kawan tu ada. Dia patah kaki je. Lalu main melawak kan. Betul. Allah Akbar. Kamu nak disambung? Lupa. Mana dah? Alhamdulillah. Kamu sendiri insyaAllah. Tuan-tuan, kita memerlukan kawan-kawan kita untuk hidup. Itu nasihat kita. Kadang-kadang kita tengok diri kita, kita tak nampak. Kita sombong, kita riak, kita ada sifat-sifat madmumah. Kecuali kawan kita. Kalau kita tuan-tuan nak tahu, kawan tu nasihat. Ni aku nampak lah, ni sombong. Memang sombong. Kan, hang nampak.
Lek lah. Kawan akan bagi tahu apa perlunya kawan yang baik. Sebab tu kita tadi memerlukan di antara orang yang lain. Pernah ada seorang pengarah ni Ustaz. Dia baru daftar di satu sekolah, satu hospital. Pengarah hospital. Dia nak rekam. Parking tempat pengarah, orang tak kenal dah. Dia nak report diri. Pengarah. Bukan jawatan kecil. Pengarah. Jusa B, Jusa C. Parking, dia turun-turun sampai-sampai tu. Kereta dia pancit. Apa nak tolong dia, orang tak kenal. Buka ni. Buka nut tu, letak dekat cover tu, tepi longkang. Tengah tu kalau nak jet, tersentuh yang cover tu, nut tadi jatuh dalam longkang. Dia nak pasang balik, dia cari nut tu tak jumpa. Bila cari tak jumpa tuan-tuan, mai ada seorang. Cik buat apa? Saya cari nut dalam longkang, nak pasang ni, skru ni. Tak jumpa. Tuan-tuan orang tu kata, cik, kenapa tak guna otak? Terkejut pengarah ni. Pasal apa? Encik, setiap tayar ada 4 nut. Encik dah hilang 4 nut tayar ni. Apa kata encik ambil satu daripada tayar ni, satu nut. Skru tu ambil satu. Jadi 3. Yang lain dia tinggal 3. Cik pasang di 3 ni dekat tayar yang baru ni. Cik boleh jalan. Dia kata, loh, awak aku tak fikir aku pengarah. Tapi tak boleh fikir kelok tu. Cari sampai tak jumpa. Tahu dia tanya, Pakcik kerja di sini ke? Tak. Saya pesakit di sini. Ha? Pesakit mana? Saya pesakit ward secretary. Rupanya orang gila. Dia kata, aku pengarah. Rupanya orang gila. Menunjukkan kita saling memerlukan. Ustaz memerlukan tuan-tuan. Tuan-tuan memerlukan kawan-kawan ni. Untuk hidup, untuk buat ibadat. Sebab tu tuan-tuan ini kita nak lawan syaitan, nak lawan apa. Takut ni tuan-tuan, sifat sombong yang ada dalam diri kita. Nak tahu, kawan akan berita. Aku tengok hang ni, sejak-sejak dah hebat ni. Nampak lain sikit lah. Kawan akan tengok, aku tengok hang semayang pun nampak kuat. Tuan-tuan tolong. Kalau tak mau terima, sombong ada sifat syaitan. Sebab tu tuan-tuan, korang sombong kerana apa? Kerana ilmu lebih, kerana duit banyak, kerana pangkat, kerana darjah, kerana keturunan. Ada orang tuan-tuan keturunan hebat. Saya selalu duduk di Mekah tuan sebulan sekali. Kadang-kadang jumpalah keturunan Syed semua ni kan. Kadang-kadang kita sedih tuan. Bukan kita tak muliakan keturunan Nabi SAW, tak ada masalah. Memang kita mulia, tapi ada di kalangan yang cukup menyedihkan. Saya banyak adik-adik saya di Mekah. Siapa pak nakal saya, adik-adik saya banyak di Mekah. Pernah saya pergi haji 2006. Pergi haji masa tu. Adik-adik saya pergi haji dah. Pergi haji, banyakkan tak boleh cakap Melayu lah. Melayu, muka Melayu, tapi tak boleh cakap Melayu. Duduk di Mekah tu 40 tahun. Umur 40 tahun. Tanya dia, berapa kali pergi haji? Tak pernah pergi. Terkejut saya. Kita ni, tuan-tuan, main dalam Malaysia, nak buat haji. Dia tak pergi lagi. Saya kata, tak buat haji lah. Aku cakap Arab kan. Sebab nak pergi sana pun, mereka pun kena ada visa tu. Kan, nak buat haji, bukan boleh pergi buat haji tu. Kena ada visa, kena minta, kena mohon. Nak haji ni bukan apa. Nak kena pakai kain Arab, wukuf. Nak wukuf tu bukan senang, panas. Kena ada sewa kemah apa semua. Jadi susah. Jadi dia tak buat haji. Umur 40, duduk di Mekah, tak buat. Saya kata, ya Allah, tuan-tuan, Tuhan tak buka hidayah ke apa? Tuan-tuan kalau nak tahu pergi Mekah, tuan-tuan lari, tapi lorong belakang. Ada jam, tuan-tuan pergi lorong belakang. Tempat tu, lagi gadah pun tak? Lagi gadah pun tak? Di Mekah. Kita pun pergi. Ada lagi gadah? Ada lagi gadah. Allah. Kerana apa tuan-tuan? Tak tahulah apa yang berlaku. Kan, dari segi mengaji ada, tempat blok hebat kan, tempat ibadat, tapi ada yang tak semayang tu biasa, walaupun duduk depan Kaabah. Ada yang pergi berniaga ada, masuk waktu tak semayang, buka kedai kita tengok, bukan nak pergi masjid pun, ada tak semayang pun tak, duduk dalam Masjid Haram, kawasan Masjid Haram, tapi tak buat. Tak tahulah kerana apa. Dalam diri dia ada masalah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dia tengok diri kita ni. Ada dah kerana pangkat kita, kerana darjah kita, keturunan. Kerana keturunan. Ada masalah hebat kerana keturunan dah. Aku keturunan hebat. Tak ada, bukan keturunan. Sebab tu tuan-tuan, kerana apa?
Kita ni, saya nak beritahu, ada di kalangan kita sombong suami isteri, ada bos, ada di kalangan kita pekerja, ada di kalangan kita pemerintah. Pemerintah pun sombong. Tak ni nak tegur sekarang ni. Kan? Kita pun pedih. Ustaz derah juga. Kan? Pumpang. Sama masa saya muda dulu. Derah macam dia. Lah 50 lebih lah. Apa nak derah lagi kan? Bila cakap derah, buat share. Ustaz tu tak nampak buat share. Dulu saya apa-apa balik. Ungkop keluar tu kan? Rupanya duduk terang-terang tu. Dia tak lama buat share. Kan? Lama tu. Memang. Lah ni kita tengok. Pemerintah tak boleh tegur. Kita tegur, kita bengang tuan-tuan kita jauh. Saya di boykot tu, bukan boykot. Ditahan tu, tak boleh keluar. TV tak boleh keluar. Kalau TV tak boleh keluar tu daripada dulu ni. Masjid pun tak boleh. Masjid Melaka memang belum. Johor ni tak ada harapan langsung. Ni kes ni tuan-tuan. Kes Jawi. Jawi tu tinggal lah ya. Tuan-tuan tengok tu Jawi tu hanya menerangkan tentang jangka negara. Tuan-tuan jangka negara. Kan itu kalau polis tu ada kalimah tu. Kalimah Jawi tu. Terang yang tu ya. Jangka negara. Tu pun tak mau. Yang masalahnya tak ada menteri yang backup pun tuan-tuan tentang Jawi. Tak ada. Tak ada siapa backup. Tapi bila kes satu sekolah turunkan tanggung, 7 menteri ni. 7 menteri Pak Kami, termasuk menteri tanggung. Pak Kami, kita tegur, tidak akan diambil. Cikgu-cikgu jagalah. Lagi teruk daripada kerajaan dulu. Pada ni. Tapi orang bangunlah. Tak kira lah cikgu membangun, pakat bangun. Sebab apa? Dia tunggu kan. Termasuk artis. Artis pun saya tengok bangun ni, dia hantar dalam WhatsApp group. Artis pun terang-terang komplain. Protes. Dalam lawak-lawak dia bawa. Berani tu dia pun. Takut kena gam. Sila-sila artis semua kena gam, termasuk pelawak semua kena gam. Jadi tak ada lawak dah. Tak Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi aku boleh masuk dalam pelawak. Aku ustaz. Dia masuk Ustaz Samsul depan jadi pelawak lah. Pening tuan-tuan. Kerana apa? Pemerintah yang sombong. Tak boleh nak tegur. Dan rakyat sekali menanti tuan-tuan. Tak sabar. Tuan-tuan tak sabar tak? Aku tak sabar. Dulu kalau nak pergi raya ni tak apa. Biar lambat. Belum tunggu. Bila nak tak tuan-tuan. Ataupun siapa-siapa yang dalam ni boleh mampus pula tuan-tuan. Kita patut fikir. Geram. Sebab apa? Kita nampak agama ni tak dijaga. Agama Islam tuan-tuan tak nampak dijaga. Isu Jawi, isu tanah-tanah orang Islam tuan-tuan, mereka buat macam mana? Tanah-tanah orang Islam kalau nak dijual, mereka akan ambil ya. Mereka ada persatuan mereka. Tak percaya tuan-tuan tengoklah. Tuan-tuan nak lihat kalau bukan daripada reserve Melayu punya, tuan-tuan tak saya buat terus mereka beli. Saya ingat kawasan saya tu, tanah tu bukan reserve Melayu. 2 hari dah, belum naik saya buat tu. Pergi tengok dah orang tolak tanah dah. Bila ni tanah ni, siapa beli? Tahu dah orang beli. Berapa harga dah? 1.2 juta. Memang orang Melayu tak ada berapa lah, tak ada duit kan. Juta Melayu ni paling banyak kuat pun 30,000 dah lah. Tuan-tuan main ni, duit pun tak bawa. Benda pun tak pakai, duit nak bawa je lah. Cuba berasa hebat dah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Alhamdulillah, dengan ada pertumbuhan BMS sekarang ni, saya tengok nampak bagus lah. Baru ni buat macam mana? Ada satu supermarket kat kampung saya. Saya buat macam mana? Kami menghadapi setiap bulan kita akan ambil barang lebih kurang dalam 12,000. Saya ambil duit tu, saya pergi kat supermarket yang orang Melayu kita ni. Dia kata abang, nak 12,000. Sebagai modal abang. Tapi jangan buat lari. Kantin saya akan ambil barang tiap-tiap bulan sampai 12,000. Sebagai modal lah. Jadi dia dapat 12,000 pusing dulu lah. Pusing. Jadi kantin ni dia ambil. Takkan dia ambil jajah ni 12,000, dia akan ambil sehari mungkin 200. Jadi dia akan belanja sampai 12,000. Bila kedai tu naik juga. Saya support dia tu. Support dia bagi 12,000 sebab tiap-tiap bulan kita akan ambil 12,000 macam ni sekolah ni. Tiap-tiap bulan sekolah ni dia akan ambil barang mana? 20,000 satu kedai. Kita ambil 20,000 ni, kita letakkan dia sebagai modal. Jangan tunggu dia bayar, dia takkan bayar dah. Jadi ini susah Melayu ni. Hutang senang, bayar susah. Jadi buat macam mana? Tiap-tiap minggu ataupun tiap-tiap hari
kantin ni akan pergi ambil barang kat kedai ni. Sampai 12,000. Rupanya tuan-tuan naik kedai ni. Begitu juga tuan-tuan, dulu kita duk ambil kedai Cina. Kedai Melayu nampak teruk. Saya buat macam mana? Okey, saya akan ambil barang abang ni setiap bulan 30,000. Semen, paku, kayu, semua besi ni saya ambil 30,000, nampak tak ada? Nak 30,000. Tapi bukan ambil setiap hari, sekali 30,000, nampak 30,000. Setiap hari kontraktor saya akan pergi ambil. Lah kedai ni kalau tuan-tuan tengok, kampung hardware ni kedai orang Melayu kita, udah nak. Sebab 4 juta tuan-tuan sekolah kita buat, kita letak 30,000. Bulan depan pula letak 50,000. Jadi dia boleh bersih duit. Ni cara dia untuk orang kita naik kita. Alhamdulillah, kampung hardware naik sekarang. Dekat Khusus Seribu ni cara kita nak bantu. Kalau nak ikut orang Melayu tak ada modal. Ni kalau bolehlah sekolah-sekolah macam mati ni ada kan. Duit letak dekat mana-mana kita ni. Buka pasar raya dekat depan ni. Dan tuan-tuan akan makan sebulan berapa? Katalah 1,000 letak. Dia tak boleh ambil lah. Jangan ambil dulu. Lepas tu baru bayar. Tobat ada. Sila-sila tak bayar. Dah, dia tahu. Saya akan ambil barang setiap bulan 1,000. Pergi letak 1,000. Lepas tu, ambil kan. Ambil. Kalau lebih, bulan depan, letak lebih sikit. Ni, tuan-tuan, perusahaan orang Melayu kita, orang Islam kita akan nak. Ini cara dia tuan-tuan. Sebab kita tak mau tuan-tuan, orang kita ni jadi lekeh sangat di negara kita ni. Kan? Kerana apa? Kerana ekonomi lah menyebabkan kita boleh hebat. Dan alhamdulillah saya dapat maklumat apa terbaru ni, jualan untuk Ramly Burger saja meningkat sampai 100% lebih. Orang Melayu kita sakut, termasuk juga tu beras Faiza tu. Oh, semua pakai pi. Termasuk juga sampai tak ada stok tuan-tuan susu saji. Saji tu sampai tak ada stok. Kerana apa? Permintaan. Termasuk juga roti gardenia. Roti gardenia ni tuan-tuan, Syekh Bukhari ni. Tapi yang sedih tuan-tuan tengok dekat Al-Ustaz. Komplek Al-Bukhari tu tutup. Orang Melayu kita tak pergi siapa. Sedangkan dalam tu ada supermarket, ada macam-macam. Tutup tuan. Orang Melayu kita dia otak dia tak mau lagi support tuan. Orang Islam kita ni tak tahu lah. Sebab tu kalau boleh lah wahai tuan-tuan yang duduk pengelih ni, marilah bangun. Kita kembali semula untuk kita jadi hebat semula. Kita boleh hebat tuan. Bukan kita semua ni. Tuan-tuan tengok mati ni, hebat tak hebat. Bukan kerana Ustaz Yusaini, tapi kerana bantuan tuan-tuan. Tuan-tuan datang, bukan datang saja. Bawa duit. Orang yang paling banyak membantu tuan-tuan siapa? Lagi yang perempuan. Perempuan. Saya baru ni buat ceramah. Panggil Ustazah Nur Hafizah. Panggil Ustazah Asni. Panggil Da'i Fatimah, Da'i Hamidah. Selalunya lelaki ada lebih kurang 200. Kutipan dalam paling kuat pun 1,000 lebih. Perempuan ada 200, kutipan 12,000. Tak mana duit dia bawa pun tak tahu. Aku tengok kopek tak ada. Mungkin dalam ni pun 12,000. Yang jantan ni poket penuh. Atas bawah semua ada poket. Haram duit kepiang pun tak bawa. Aku pun tak tahu tuan-tuan. Tapi orang perempuan kata tengok ni, separuh daripada ni perempuan, perempuan. Telah dah tawan dah. Dulu ni semua lelaki. Dia tawan separuh dah. Esok semua ada depan dah. Aku penceramah hari lembut dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tawan separuh dah. Oh, mereka banyak menyumbang tuan-tuan. Dan termasuk juga mak hafiz saya. Di antaranya anak-anak yatim 23 orang yang banyak ambil untuk tajar sebulan 300. Makcik-makcik. Setiap bulan Ustaz ni anak saya Muaz. Dia anggap macam anak dia. Kadang-kadang balik Mekah. Saya kata makcik lama tak nampak Mekah. Ni email bapak dah jumpa Muaz. Nak apa? Beli ni jubah. Oh, sebab hajatan anak kaki dah bapak. 50 lebih. Anak yatim dah bapak. 23. Berapa orang tanya? Tanya tu haram tak tanya aku. Dia orang tak tapi orang perempuan Allah sebab hebat dia tak tahu dia ambil duit mana tak tahu. Tapi nampak tu pondok-pondok kami ada pondok-pondok. Yang 6 biji tuan-tuan siapa yang beli? Saya ada 16 biji pondok. Bukan pondok lah ni chalet ya. Satu chalet 30,000. Tuan-tuan yang 6 tu orang Singapura. Mai-mai tu yang 2 ni saya punya untuk saya. Yang 2 ni suami saya punya.
Faham tak? Yang dua ni suami saya punya. Yang ni anak saya punya. Siapa punya? Dia punya. Kat suami dia. Anggap menampak ni. Si isteri bayar. Rupanya isteri dia token Dobi. Untuk flight, Saudi flight. Dobi semua yang atas-atas tu, dia token Dobi. Dua tu saya punya. 36 ribu. Yang dua ni suami saya punya. Dia bayar. Suami dia anggur lah. Yang dua dia anak dia punya. Ya. Orang perempuan. Hebatnya tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan dikasih rahmat Allah. Kalau nak buang sifat iblis sombong riak ni, banyakkan sedekah. Banyakkan solat sunat. Banyakkan puasa sunat. Banyak sunat taubat. Kalau tidak akan rasa ya Allah hebatnya hebat apa, tak ada apa bah, mati tinggal je. Kan? Mati tinggal tak ada apa yang kita nak bawa amalan kita. Contoh pernah lah duduk seorang-seorang termenung. Nak bawa apa nak pergi. Kita tak menung lah. Ada termenung tu kawan 6 orang mati tadi. Kawan saya 6 orang mati, bangun ni seorang lagi 7 lah. Allah dia ucap. Saya main badminton, saya 52 anak main badminton. Kita buat reunion badminton. Kan? Grup reunion badminton sekolah. Pakat masuk lah. Jadi lupa nak main badminton. Semua gigi tak ada lah. Hang tu aku dia. Dia kata gigi semua tak ada lah. Umur sama orang saya. Aku tolong awak, tolong hamba semua aku gigi dah. Lepas jam menang, muka tolong tua-tua. Hanya hamil muda, apa nanti lah. Baru kita tua anak kita ni. Nampak macam budak. Kawan mai tu di dunia. Ada yang bulu hidung ni sama dengan misal. Hutang hang tak pernah cabut dia. Ini aku tak komplain dia tak tahu. Jeng tuan-tuan, kita tengok tua-tua semua. Upan habis lah. Buat reunion. Kira tu tunggu depan dia. Yang petak 3 tu, tunggu tantu semua. Tak bergerak dah. Kita main badminton kan main apa-apa pingpong. Dia dah tahu. Dia jangan main penuh dah. Selamat ya Allah, ramai dah. Aku ni tua dah sebenarnya. Apa nak bawa? Sebab tu bila kumpul balik semua, kami ada grup tuan-tuan, main badminton. Tonton dah 50 lebih tu. Kan, main dua tu. Sambil tu je akan bagi tazkirah sikit, penuh balik. Sebab kawan-kawan ni lah perlu nasihat kita. Bila renung, ada yang kalangan tu kontraktor yang hebat semua. Ada yang kalangan tu tuan-tuan bukan saja kontraktor. Ada di kalangannya Allah bos ni. Tapi duduk main badminton. Mata-mata 40 buah. Datang suruh bawa bini. Bawa bini yang kadang-kadang tak cukup. Main satu set. Tak nak main. Ini tak nak main. Bini pun tahu. Dua bini pun tahu. Kita nak main muskan lah. Tapi nak bagi tahu Allah Akbar. Daripada ni dulu nasihat. Sebab apa tuan-tuan? Baru kita fikir balik apa aku nak bawa bila dah habis tu. Kita ni nak main badminton pun tak larat dah. Nak buat semayang sunat pun tak apa nak larat. Ni nak bawa apa? Baru semua okey Ustaz. Kita ni kuah main badminton. Tapi alhamdulillah Ustaz, bila ada geruk ni bolehlah tolong nasihat. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmat Allah. Kita kena ada juga orang yang tolong nasihat dalam diri kita. Sama ada isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Kalau tak boleh nasihat, itulah sombong yang ada pada diri kita. Ada sombong ni susah tuan-tuan kita didik. Jadi tuan-tuan, saya tak mau cakap banyak lah. Pasal saya ni hati tuan-tuan. Yang Ustaz ni pun tak pernah nasihat. Jadi insyaAllah kita akan datang lagi lah. Saya kuliah saya tangguhkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab terlalu sibuk sangat. Duduk bawa umrah lah ni. Daripada umrah tu lah alhamdulillah. Tetapi lah mahatafiz saya, kami dah ada 2 mahatafiz. Satu mahatafiz lelaki, satu lagi mahatafiz perempuan. Jadi kita ada pendapatan kita sendiri dah. Alhamdulillah daripada umrah tu. Kami insyaAllah bulan 6 ni akan terbuka lagi mahatafiz kulineri. Kita ada kulineri, masak-masak. Jadi budak-budak perempuan ni, mereka hafal Quran, mereka akan dilatih dengan masakan. Masakan semualah, western apa semua ni jadi chef. Jadi kita adalah pendapatan kita sendiri. Kalau ada orang nak buat catering, kita ada dewan, mereka ni tukang masak, boleh masak. Dan alhamdulillah tuan-tuan, ramai yang dah daftar. Cuma kita tak mampu nak buka lagi kerana tempat kita siap lagi. InsyaAllah
Kalau ramai yang pergi umrah dengan saya, alhamdulillah lah kita boleh lah tuan-tuan bina Ma'had Tahfiz perempuan ni siap komplit dalam 6 bulan lagi. Sebab dewan sekarang pun dah siap dah. Asrama pun siap, surau dah siap. Cuma tempat nak buat catering tu tak siap lagi lah. Jadi insyaAllah bulan 6 ni tuan-tuan pilih ramai-ramai tempat saya untuk nak buka satu lagi Ma'had Tahfiz. Saya beli tanah tu 1.2 juta. Ma'had Tahfiz ni baik kaya tuan. 1.2 juta tanah tu beli. Tanah tu nak dijual dekat China. Jadi saya beli. Dan alhamdulillah dewan tu dah siap dah. Dewan tu 2 kali dewan ni. 2 kali di surau. Dewan Ma'had Tahfiz perempuan. Dewan Ma'had Tahfiz lelaki tu 3 kali ni. Kalau sampai yang kita tahu 3 kali ni dewan tu. Dewan yang lelaki bina. Dan sekarang yang lelaki pun dah ada dobi, dah ada kafe, dah ada tempat archery. Kita baru ni naik johan archery Malaysia kan, memanah yang diiktiraf oleh archery yang Malaysia. Jadi tuan-tuan boleh tengok kita pun ada kuda dah 5 ekor. Kita ada chalet, chalet dah ada lebih kurang dalam 16 chalet untuk kita buka kepada orang tua-tua nak duduk. Kita juga ada dorm yang boleh muat dalam 300 orang. Pilih tuan-tuan, banyak orang daripada Selangor, daripada Melaka, mereka buat family day. Mereka main duduk 2 hari, 1 malam, ada 3 hari, 2 malam duduk. Kolam renang semua ada. Siapa yang duduk di situ membantu sekolah. Dia tak suka nak pergi derma untuk main bantu. Main duduk, main makan, main hobi. Jadi senang tempat tu, mereka duduk, ada hobi siap-siap. Jadi senanglah tuan. Lepas ni, dia terjun dalam kolam basah. Raya basah, pun ada hobi. Jadi duit masuk, sekolah dapat. Jadi dia tu. Jadi senang tuan. Kemudian dapat, pergi makan dekat kafe. Bebok. Dekat tandas lah, jangan nak bilang lain. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Tuan tak larat saya pun nak balik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Lusa nak tolak dah pergi umrah, doakan saya. Sebab kami semua takut. Takut apa tuan-tuan? Krisis kami. Yemen dengan ni. Aku nenek ke Bapak, peluru dia sizap betam kata. Syahid semua. Kata doa bagi selamat. Dalam tu semua bakal takut. Saya bawa 90 orang. Ustaz ni macam ni nak tolak boleh tak? Saya kata insyaAllah lah. Saya takut lagi terbang. Sesat lagi peluru. Saya akan mati syahid. Memanglah syahid. Anak saya ada apa nak jaga. Susah hati dia bawa. Saya kata insyaAllah ada yang pergi dengan bini. Okey lah. Anak tak nak jaga. Yang pergi seorang tu. Ustaz, anak saya tak nak jaga. InsyaAllah ada orang jaga. Bini saya? Bini tak apa lagi yang banyak orang jaga. Allah, takut tuan orang insyaAllah. Kan? Sebab lah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut, kalau berlakunya peperangan ni menyebabkan berlakunya hebat, berlakunya krisis peperangan dunia ketiga. Kalau berlaku, seperti mana hadis Nabi kata, akhirnya berlaku di tuan-tuan peperangan, tak ada dah tuan-tuan yang kata perempuan ni akan berlawan manusia guna pedang. Sebab teknologi dah tak ada. Akan berlaku tuan-tuan. Kalau berlaku semua, memang akan berlaku. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu'alam. Dan mohon maaf ada silap salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika ma nawwara al-ardha binur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya doakan tuan-tuan Ustaz Husaini semoga sihat dan akan balik. Dia baliklah baru ni kan. Kemudian